Okey, tengok kejap. Dah record sekarang kena go it pula. Okey. Share. Wow, besarnya. Kena adjust sikit boleh adjust size dia. Yang pakai laptop boleh adjust size. Yang pakai handset boleh tukar-tukar, yang pakai iPad boleh switch juga. Okey. Saya adjust dulu. Boleh baca ke? Tak nampak pula kan. Ni ngam-ngam okey lah ni. Okey boleh tengok saya punya soalan juga. Yang soalan sebelah tu hanya nak bagi confirmkan saja nampak kan. Dia lebih clear sedikit. Okey, saya rasa kat belah sini saya fokus dekat soalan saja kot sebab dia clear sikit. Tidak dia macam ni. Okey, cantik, jom kita buat Data dalam rajahna menunjukkan perbelanjaan dalam RM harian bagi sekumpulan pelajar kolej kan. Tu translate dia dalam bahasa Inggeris. Ada nombor dia banyak Okey, cara baca nombor ni, soalan ni kita pernah bincang sekali saya rasa. Kan? Saya pun tak ingat dah ke belum. Cara baca dia, kamu jangan baca ke sini, dia jauh. Nak selang nombor dia lompat dia jauh. Kita baca ikut kedudukan dekat macam ni. Macam ular tu. Itu cara kita scan. Kalau kamu guna teknik scanning teknik scanning. Saya biasanya gunakan teknik scanning. Saya scan, dia tak pakai tally kan. Saya scan. Okey, macam mana cerita scan? Contoh macam ni. Yang pertama kita tengok, lengkapkan jadual di ruang di bawah. Maksudnya 31 sampai 35. Saya akan set kat kepala otak saya 31 sampai 35. Saya tekan cari Scan 31 sampai 35. 1 2 3 4 5 6 begitu contoh. Tulis sini. Kekerapan dia 6. Okey? Kamu boleh teruskan kejap. Saya kena stop kejap sebab saya rasa macam saya pakai earphone ni tak dengar sangat lah. So macam dah azan kan? Betul? Betul cikgu. Okey. Sekejap. Okey, kita sambung. Tengok satu. Saya dah buat dia 31, 35. Kemudian kita terus 36, 40. 36, 40. Scan lagi. 36, 40 kat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Okey, 41, 45. Laju sikit kan. 41, 45. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. 10, 46, 50. 46, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 51, 55.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, balance dia 5, 6, 60. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, dapat? Sama? Takut tertinggal tak ada. Titik tengah. Titik tengah kalau soalan macam ni senang, dia dah bagi pedoman 26 dengan dia bagi asal 28. Maksudnya 26, 27, 28 kita tambah 2. Semua nombor kita tambah 2. 31, 32, 33, 36, 38, 41, 43, 46, 48, 51, 53, 56, 58 macam tu. Dia itu check bunga dia cantik tak? Dia nombor dia susun je dia 28 33 38 43 48 53 58 63 cantik. Dia mesti cantik. Titik tengah nombor dia mesti ada pola yang cantik. Okey, kalau kamu tengok ni 2 markah. Pak 2 markah. Kenapa 2 markah? Betul semua ni baru dapat 1 tau. Ni semua betul. 1 salah. Kekerapan lagi salah. Tak ada markah. Nampak? Kan? Titik tengah confirm bonus. Ni 1 markah. Kalau sini salah maksudnya tak ada markah. Tapi jangan kamu kata tak ada markah sini, sebelah tak ada markah. Kalau sini salah, sini tak ada markah. Tapi sebelah dia akan berpandukan yang ini. Macam tu. Jalan kerja dia akan bagi markah. Kan? Okay. B. Untuk ceraian soalan ini, kan, gunakan kertas graf yang disediakan. Saya boleh naikkan ni. Okay, boleh nampak kot. Besar dah. Tak payah naik. Untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas graf yang disediakan pada halaman. Tak ada, saya tak sediakan. Menggunakan skala 2 cm kepada 5. Maksudnya mula-mula kita jumpa paksi X. Mengufuk 2 cm kepada 2. Ini paksi Y. Kan? Pada paksi mencancang, lukis satu poligon kekerapan bagi data tersebut. Nampak poligon kekerapan kat tepi ni kamu buat siap-siap. Poligon, maksudnya sini kekerapan, sini titik tengah. Biasanya dalam exam dia dah bagi. Dia suruh cari. Jadi graf kita pula, kita kena buat apa? Tambah kosong depan, kosong belakang. Pun dia dah tolong buat. Dia dah tolong buat. Kalau dia tak ada kosong, kamu kena tambah kosong. Kena tambah ni kekerapan kosong. Okey, kosong. Faham? Contoh sebagai ini apa? Siapa punya titik tengah ni 28. Mula dengan 28, habis dengan 63 bawah dia. Macam tu. Graf kita akan jadi poligon nanti kan. Okey. Baru pergi kertas graf. Ambil kertas graf. Okey. Sebelum kita buat, kita kira dulu. Kira berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maksudnya paksi X kita kena ada 8. Okay, cukup tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngam-ngam. Nampak? Sini 1, sini 8. Maksudnya tengah-tengah. Jadi paksi saya kena buat tepi sekali. Ujung. Kan? Paksi kena buat tepi. Biasanya kalau dalam matematik, biasanya kita lebih galakkan pelajar buat paksi luar habis. Luar habis untuk ni lah topik ni kan. Jangan pergi buat graf fungsi pula nanti. Graf fungsi lain nanti kita buat graf fungsi. Graf fungsi pun ada juga soalan tu, lain cerita dia. Okey. Kita mula tadi berapa saya tunjuk tadi? Test. 28. Permulaan dia 28. Sini. 28. Lepas 28 33. Lepas 33 38. Lepas 38 43. Lepas 43 48. Lepas 48, 53. Lepas 53, 58. Lepas 58, 63. Macam tu. Ini kita panggil dia titik tengah. Unit dia apa? Pergi tengok unit titik tengah. Titik tengah dia bagi kat atas ni. Unit kat sini, kat soalan. Okey. Titik tengah, 2 orang pelajar. Orang pula, siap. RM. Dan pasti X kita RM. Unit kita adalah RM kat sini.
Okey, titik tengah tapi unit RM. Sini kekerapan. Kekerapan dia bagi skala kena ikut skala. 2 cm kepada 2 orang je kita akan follow sini. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Paling tinggi berapa? 12 saja, cukuplah tu. Banyak ni je. Ya betul. 2 cm kepada 2 orang pelajar kan. Okey. Jadi terus kita buat start dengan kosong pangkah, kemudian 6, lepas 6 7, lepas 7 10, lepas 10 12, lepas 12 10 balik, lepas 10 balik 5, lepas 5 kosong. Sangat mudah. Antara yang paling senang nak buat adalah poligon kekerapan. Okey, sambungkan saja. Dia pakai pembaris mesti pakai pembaris. Poligon kalau tak pakai pembaris salah. Kalau dia tengok kamu nampak dia buat kamu buat freehand, salah. Kalau tak ada pembaris boleh pakai kertas ataupun boleh pakai IC. IC. Sebab kamu nanti experience kamu ada IC, buat IC pendek-pendek ni boleh guna IC. Okey, ini namanya poligon kekerapan. Sini kita orang, unit kita orang kekerapan. Okey, ini nama poligon kekerapan. Dah siap dah. Okey, cuba kamu tengok markah dia. Berapa markah poligon kekerapan? Nampak? 4. Sekejap je kamu buat. Kalau dah biasa 4 markah ni sekejap dah dapat. Jadi markah dah dapat, 2 tadi dah dapat, campur ni 4 dah 6. Okey, seterusnya bahagian C. Bahagian C saya akan buat kat atas ni Okey. Saya buat kat atas graf je lah. Kamu jangan buat atas graf lah exam. Saya nak tunjuk kamu je. Okey, berdasarkan jadual di 15A, hitung sisihan piawai. Okey, sisihan piawai berdasarkan jadual. Pula dia kena pergi kat sinilah buat. Okey, baru nak buat dalam kertas graf. Tiba-tiba dia kata berdasarkan jadual. Jadi bila berdasarkan jadual, langkah pertama dia nak apa? Sisihan piawai. Formula dulu keluar. Formula sisihan piawai, dia ada bagi formula dalam exam kamu nanti. Dia bagi formula dia sama dengan punca kuasa 2 jumlah fx kuasa 2 per dengan jumlah f tolak dengan min kuasa 2. Itu yang satu yang pertama. Ataupun satu lagi kamu boleh guna formula punca kuasa 2 jumlah f. Okey, yang ini x kuasa 2, x tolak min kuasa 2. X tolak min kuasa 2 per dengan jumlah f. Dua-dua boleh pakai, mana-mana lah. Sesuai. Suka pakai. Contoh, macam soalan ni kita tak ada min, kita cari min dulu. Yang penting cari min dulu. Jadi nak cari min, kita kena ada apa? Titik tengah, simbol dia x letak. Kekerapan, simbol dia f kecil. Tak. Okey, nak cari min, formula kita untuk min pula, ni lupa buat formula min. Jumlah fx bagi jumlah f. Ini formula untuk min. Jadi f darab dengan x. Kita buat kat sini fx. Macam tu. Sini kosong. Boleh ambil kalkulator lah. Kalkulator. Sekejap saya pakai kalkulator saya. Slow betul lah laptop saya ni. 6 darab 33 sama dengan 198 kat sini. 7 darab 38
266 430 48 darab 12. Boleh buat satu pelan-pelan tak apa, kita buat sama-sama. 576 530 58 darab 5 sama dengan 290. Okey. Jadi kat sini bawah ni kita boleh buat jumlah fx sama dengan campurkan semua. Okey. Campur 198 campur 266 campur dengan 430 campur 576 campur dengan 530 campur dengan 290. Kamu cek saya tekan ni. Kalau saya tekan kamu betulkan saya. 2290. Jadi jumlah F kat sini, ini senang ya. Jumlah F apa? Kita campur semua ni. Contoh 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50. Kan? Min sama dengan 2290 per dengan 50. 45.8. Betul? Sama okey? Boleh Sama cikgu. Sama. Kalau tak sama beritahu. Nanti saya dah buat jauh nanti tak sama. Aduh. Okey, yang ni kita boleh pilih mana-mana kita nak pakai. Kan? Mana-mana kita nak pakai tak ada masalah. Nak pakai ni boleh. Nak pakai yang ini pun boleh. Tapi saya suka yang pertama tu lah. Saya akan cari fx kuasa 2. Kat sini sebelah ni kita akan buat jadual. Dia jadual ni kamu boleh buat macam ni dalam exam pun, sebab kamu kena hantar kertas ni tau. Jadi dalam exam pun kamu boleh buat macam ni, buat sendiri. Tak payah buat jadual baru, ambil je kat yang jadual yang dah ada ni. Kan? Sebab tu kamu tengok dia ada bagi ruang. Okey, kita boleh buat sendiri jadual. Lebih kurang. Tak payah cantik-cantik dah apa. Pakai pensel je pun. Okey. Kat sini kena buat fx kuasa 2. Fx kuasa 2 maksudnya kita akan darab f ni darab dengan x kuasa 2. Okey, yang mula-mula ni kosong lah. Jadi yang ini saya akan gunakan, kita pakai apa? F kita 6 darab 33 kuasa 2. Ini nombor 2 besar ni 6 darab 33 kuasa 2. 6534. 7 darab dengan 38 kuasa 2. 10108. Okey, 10 darab 43 kuasa 2. 18490. 12 darab 48 kuasa 2. 27648. 10 darab 53 kuasa 2. 28090. Okey, 5 darab 58 kuasa 2. 16820. Okey, campur semua. Kita akan dapat jumlah fx kuasa 2. Kan, campur semua. Campur dengan 28090. Campur 27648.
campur dengan 18490. Campur dengan 10108. Campur dengan 6534. Bisa sama dengan 107690. Okey, jadi dah boleh siap CCM piawai. Oleh sebab itu CCM piawai sama dengan punca kuasa 2 107690 bahagi dengan 50 tolak dengan 45.8 kuasa 2. Boleh tekan terus lah ni. Bahagi 50. Kemudian tolak dengan 45.8 kuasa 2. Kemudian punca kuasa. Cepat juga. 56.16. 7.49. Okey. Boleh? Dapat? Dapat cikgu. Boleh Sama ini. Yang ini yang banyak kerja ni, dia 4 markah juga. Sama dengan graf. Sebab tu kita kena cepat kat graf. Sebab kita nak cover yang jalan kerja banyak kat belakang ni, kan? Okey, tapi kalau cekap guna kalkulator boleh juga. Cuma bahaya guna kalkulator ni, kita tak kira satu-satu macam ni. Jadi kalau kita salah tekan, kita tak pasal, kita bagi jawapan terus. Itu bahaya. Okey, ini contoh soalan 10 markah. Biasanya soalan 10 markah saya target dia duduk dalam bahagian B, topik sukatan seratkan, kan? Yang ini form 5 punya. Sebab data yang ni terkumpul, kan? Jadi dia duduk dalam bahagian B biasanya. Okey, kita pergi dekat soalan kedua. Yang ini yang nak tengok ni, yang format baru kamu. Berapa? 15 markah soalan ni. Nombor 16 ni. 15. Puas hati kalau dia masuk dalam exam. Cuma yang tak best dia sebab soalan 15 markah ni dia ada 2 soalan je. Kan? Lepas tu pilih satu pula tu. Tak syok. Kena dua-dua kita suka. Tak syok lah, tapi tak apalah, jawab lah. Yang penting jawab. Okey. Tengok pertama kita tengok 16 A dulu. Okey, jadual di ruang 4. Mana ruang? Jadual di ruang jawapan. Okey. Menunjukkan jisim sekumpulan atlet di sebuah pusat sukan negara. Okey. Saya buka terus Tengok. Okay. Lengkapkan jadual di ruang jawapan. Lengkap tengok. Biasanya kalau lengkapkan standard dia 2 markah je sini. 2 tempat kosong aja, kan. Okey. Senang. Ini bonus. Memang bonus dia bagi. Sempadan atas 44.5, 49.5. Memang saja nak bagi markah. Terus 54.5, 59.5, 64.5, 69.5, 74.5. Kita ambil ni. Had atas tambah dengan 0.5. Okey. Kekerapan longgokan 0, 0, 3, 3. 3 campur 6 bawa 9. Okey. 9 campur 12. Saya tulis sini bagi kamu ingat 9 campur 12 sama dengan 21. Kemudian bawah ni 21 campur 10 sama dengan 31. Bawah ni bawa 31 campur 5 dapat 36. Bawah sekali 36 campur dengan 4 dapat 40. Okey, boleh buat jalan kerja macam ni dalam exam. Sebab tu kamu tengok kenapa nombor dia kecil, ruang besar dia bagi sepanjang-panjangnya ruang. Okey. Satu ada orang cakap, cikgu sebab dia nak type kekerapan longgokan ni besar. Itu satulah. Satu lagi dia boleh dibenarkan kamu membuat pengiraan macam ni. Jadi yang ini tadi saya tertinggal apa? 3 campur 6 betul?
Okey, macam tu. Dia akan turun. 9 turun pula kan. Okey. Tengok. Ini kita panggil dia kekerapan longgokan. Okey. Soalan seterusnya nombor 2 ni dah dapat berapa markah? Ni basicnya ni direct ni 1, ni 1. 2 markah je. Tak banyak. Untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas graf yang disediakan. Okey, saya tak sediakan. Saya tak sediakan kertas graf. Kita ambil kertas graf. Okey. Bina satu OGIF untuk mewakili jisim kumpulan atlet itu. Okey. Bila kita nak buat soalan tanya OGIF, kita terus buat dekat ni, rujuk graf ni. Kita boleh buat tweet kat sini. Rujukan kita. Iaitu sini OGIF kita perlukan apa? Kekerapan longgokan dengan sempadan atas. Biasanya benda dah ada. Nampak? Memang benda dah ada. Okey. Hanya kita nak buat kat graf je. Okay. Jadi ada tak skala dia bagi? Bina satu OGIF. Dia tak bagi skala kat sini. Jadi kita kena cuba fikir sendiri skala. Pertama sekali, sempadan atas ada masalah. Kita letak terus je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ngam-ngam. Jadi saya bagi tahu kamu, biasanya untuk matematik, kan, kita galakkan pelajar buat dekat paling luar. Kalau muat buat kat dalam tak apa, tak ada masalah. Kan? Tapi dinasihatkan buat paling luar. Okey, untuk OGIF bawah ni kita akan buat sempadan atas. Sempadan atas maksudnya mula dengan kosong. Ada tak kosong? Ada. Ada tak ada masalah. Maksud mula dengan 44.5. Saya mula dengan sini. 44.5 kemudian 49. 54.5, 59.5, 64.5, 69.5, 74.5, 79.5. Tak ada masalah. Lebih tak apa. Okey. Kemudian kita punya apa? Kekerapan longgokan ni kita kena bajet. Okey, paling tinggi apa? 40. Jadi 40 kamu kena ingat kita punya skala kita ni biasanya dia ada 10 je. Jangan pergi buat 4 pula. 4, 8 jangan, sifir mengarut jangan. Kita ambil sifir yang simple, 5 lah. Yang senang kita nak baca sifir 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, okay, lebih sikit 45. Saya lebihkan sedikit Yang ini adalah apa? Kekerapan longgokan. Okey? Ada pelajar kamu buat, tiba-tiba kamu buatlah, kamu buat 10 apa? 10, 20, 30, 40. Kecil sangat, jangan kecil sangat. Besar sikit. Tapi pastikan cukup. Tapi kalau buat tiba-tiba terbuat kecil, OGIF kamu betul lah. Jangan salah sudah. Okey, sebab dia tak bagi skala. Dia tak bagi. Cuma biasanya kalau dia bagi kertas graf tu, kertas graf kamu tu dia dah cantik-cantik dah, dia dah ukur siap. Gunakan ngam-ngam. Okey? Ini kita boleh plot dah. Mula-mula dengan siapa? Kekerapan longgokan. Tengok Mulakan dengan kosong. Lepas kosong 3. Lepas 3 9. Lepas 9, 21. Lepas 21, 31. Lepas 31, 36, 35, 36. Lepas 36, 40. 40. Alamak, saya lupa kamu bagi tahu kamu untuk kamu bajetkan dia punya skala. Lupa bajet. Okey, skala kita boleh bajet skala dengan letakkan sengat yang paling kecil. Sengat. Tak boleh sengat pun sengat lah Ni contoh kat 5 ni, kita boleh tambah tau. Nak tahu satu kat mana. Jadi kita boleh bajet. Contoh macam ni saya bahagikan 2 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya 1, 2, 3, 4. Jadi kita set dalam kolom otak kita kat situ. 2 kotak kecil tu nilai dia 1. Kita boleh buat kat bawah sikit. Jangan buat semua. Penat dah semua. Tak perlu. Bawah sekali je
Kemudian kalau pelajar dah cekap nak freehand, boleh freehand terus. Kalau dia tak cekap buat freehand, dia boleh buat tak freehand. Tak freehand. Tak freehand macam mana? Okey. Kamu kena ingat, kamu tidak dibenarkan menggunakan pembaris. Kamu tidak dibenarkan menggunakan pembaris. Tapi kamu dibenarkan menggunakan pembaris fleksibel. Kena beli, tak payah. Ini. Okey. Saya akan, itu pun saya dah ajar kamu. Ambil pensel, sambung dulu. Tapi jangan tekan. Kita layang-layang saja nama dia. Dalam bahasa Melayu kita panggil layang-layang, kelabu. Okey. Tengok saya buat pun saya sama lebih kurang. Lepas itu ambil pensel 2B. Semua graf kamu digalakkan menggunakan pensel 2B yang kayu tu yang kamu dah gunakan masa jawab soalan objektif. Follow balik hanya untuk menutup kesan penggunaan kertas tadi. Okey, kita tak guna baris saya guna kertas. Begitu dapatlah OGIF. Kan? Okey. Ini OGIF saya. Ini namanya OGIF yang mana atas kekerapan logokan, sini sempadan atas. Okey, OGIF kekerapan logokan melawan sempadan atas. Okey. Dah dapat OGIF. Okey, dah dapat OGIF. Apa soalan seterusnya? Seterusnya tentukan median julat antara kuartil dan persentil ke 85. Minggu lepas kita dapat persentil ke 85. Melampau. Kan dia buat hal 85 dia nak kan? Kita apa? Yang pertama, kita akan tengok 40 ni. Biasanya kita akan bahagikan kepada 4 sukuan. Itu 4 bahagian lah. 40 bahagi 4 maksudnya 10. Yang ini dekat kuartil pertama punya tempat, kuartil kedua punya tempat, kuartil ketiga punya tempat. Okey. Kemudian ambil ni. Tapi lambat kalau pakai tu. Saya lagi suka sebab kita dah ada line. Kita ikut je line tu. Lajukan. Ikut je line. Lagi cepat mana pakai baris. Dia tak bagi. Syarat dia putus-putus. Tapi dia tak tahu. Dia tak cakap besar mana. Okey. Jadi dapatkan betul. Dapat dekat line, pastikan dekat line. Kalau kamu kena dekat tempat yang bukan ada line, maksudnya kamu adjust lah sampai kena line. Pandai-pandai bajet. Okay, jawapan kita kat bawah ni anak panah semua. Jawapan kita kat bawah. Siapa kuartil pertama? Semua kat bawah. Kuartil kedua, kuartil ketiga semua kat bawah. Okey? Jadi kita akan ambil bacaan. Lagi sekali bacaan bila jumpa macam ni kita kena bajet. Maksudnya 44.5, 49.5. Jadi ni ada 5. 5 maksudnya satu kotak kecil tu 0.5. Kita test. Okey. 44.5, 45. 45.5, 46. 46.5, 47. 47.5. Salah. Saya tak dah sebut. Saya tolong kira pun salah lah. Lagi sekali. 44.5, 45, 45.5, 46, 46.5, 47, 47.5, 48, 48.5, 49 betul. Jadi satu kotak kecil itu adalah 0.5 kan. Jadi nak kira yang ni contoh 54 satu kotak kecil je maksudnya 54 55. Kuartil pertama. 59.5 tolak 0.5. 59 kuartil kedua. 64.5 tolak 0.5. 64 kuartil ketiga. Okey, soalan tanya apa? Dia minta A median. Jangan buat macam ni lah exam. Jawab kat tempat yang disediakan. Median sama dengan kuartil kedua. Iaitu 59 itu median. Okey. B, julat antara kuartil kan. Julat antara kuartil sama dengan kuartil ketiga tolak kuartil pertama. Kita ambil je kuartil ketiga kita 64 tolak dengan 55 sama dengan 9. Pandai-pandai aku 9 ni. Betul.
9. Oh, betul lah 9. Okey. Kemudian C dia minta apa? Persentil ke 85. Macam mana nak buat? Ingat lagi tak? Persentil ke 85. Persentil ke 85 maksudnya 85%. 85% darab dengan 40. Darab dengan ni. Sini. 40. Tekan kalkulator. Apa dapat? 85% darab dengan 40 sama dengan 34. Jadi kita kena pergi dekat 34 kan? 34 sini. Ini 85%. Persentil ke 85. Awak kena turun. Laju, turun laju. Turun terus kan. Dapat. Inilah jawapan kita untuk persentil dia. Jawapan kita adalah 64.5, 65, 64, 65, 66.5, 67. 67. Jawapan untuk persentil 85. Boleh faham? Okey, ingat lagi kan? Minggu lepas. 8 markah. Alhamdulillah. Banyak agak dia bagi. Okey. Itu cerita. Ini bahagian C. Bahagian C markah dia banyak lagi. Sebab markah penuh bahagian C ni. Markah penuh dia adalah 15. Kita ada banyak markah lagi. Nampak? Tengok bawah dia. Soalan B ya. Okey, soalan B. Ni dah boleh? Okey. Soalan B. Masalahnya dia ada ruang, nampak? Ruang jawapan ni. Kamu jangan lupa isi ya. Pergi isi balik jawapan kat sini. Okey, untuk soalan B pula, rajah menunjukkan tapak tak habis ke saya? Boleh bajet lah, teka-teka lah. Menunjukkan tapak lintasan larian di dalam stadium itu yang digunakan oleh kumpulan atlet untuk menjalankan latihan. Bahagian A, B, C, D, E, F adalah 2 buah semi bulatan. Perimeter so dapat nampak dia dah keluar topik, dia main topik lain pula. Topik bulatan pula dia pergi main. Okay. Perimeter seluruh tapak itu ialah 400. Hitung luas. Kan? Tapak lintasan larian itu. Maksudnya luas dia nak apa? Luas semualah, betul tak? Kan? Luas semua. Sebenarnya kita akan lukis juga. Kalau kamu tengok, bila dia kata bentuk dia melibatkan apa tu? Semi bulatan, dia seolah-olah gambar dia kotak campur dengan bulat. Kotak dengan bulat. Sebab separuh-separuh tu. Okay. Dan dia bagi ini 100. Yang ini kita boleh letak sebagai X. Dia punya panjang ni. Okay. Perimeter seluruh tapak ialah 400 meter. Kan? Maksudnya X ni kat sini, X ni adalah sama dengan diameter sini. Sama dengan diameter. Okay. Formula untuk lilitan bulatan, sebab lilitan sebab apa? Sini campur sini. Lilitan bulatan adalah pi d. Yang kamu hafal adalah 2 pi j. 2 pi j sama dengan pi d. Pi diameter. Sama. Jadi kat sini adalah pi x. Sama juga dengan dia punya apa? Lilitan. Okey. Jadi perimeter kita sama dengan pi d campur 100 campur 100 campur 200. Dia bagi 400. Nampak? Jadi kat situ apa kita dapat? Kita boleh cari diameter kita berapa. Itu boleh dapat diameter kita berapa kan? Jadi kat sini saya akan terus buat diameter sama dengan 400 tolak 200, 200 per dengan pi. Itu diameter. Okey. Jadi kalau diameter 200 per pi, jari berapa?
Bahagi 2. Bahagi 2 100 per pi. Biar macam ni je. Soalan bukan tanya ni. Dia tak tanya pun yang ni. Jangan pergi buat ni. Jangan pergi kira benda ni. Dia tak tanya yang ni. Dia tanya apa? Luas. Luas lintasan tapak. Semua sekali. Luas semua. Luas semua. Bila kita dapat sini 100 per pi. 100 pula. 200 Sorry. D kita adalah X 200 per pi, yang mana jejari kita, jejari bulatan pula sini adalah 100 per pi. Jadi kita dapatlah luas. Luas sama dengan yang ini 100 darab dengan 200 per pi campur dengan luas bulatan. Apa formula luas bulatan? Luas bulatan adalah pi J. Ini jejari kita. Kuasa 2. Pi J kuasa 2. Ambil kalkulator, tekan jawapan akhir, baru bundar apa semua. Okey. Dia suruh pakai pi dalam 22/7. Kamu gunalah sebab bila dia bagi pi 22/7, biasanya jawapan dalam exam skema dalam pecahan. Okey. Cuba tekan kalkulator tengok, tolong saya kejap. Kalkulator saya tak boleh kira pelik-pelik ni. Sapuan, tolong. Cikgu, dalam soalan dah pesan kena guna pi 22/7. Jadi bila saya kira, saya dapat dia punya luas 9,545.4545. Dia 45 sampai habis. 45, 45, 45, 45, 45, 45. Boleh tukar jadi pecahan tak? Sekejap saya buat. Nombor bercampur. Lima per 11. Kalkulator saya tak keluar lah cikgu. Kalkulator tak keluar? Tak apa. Saya dah dapatkan. Ni. 5 per 11. Berapa tadi? 9,545. 545.454545 kan? Betul? Okey, yang itu adalah 5 per 11. Okey. Ataupun berapa tadi? Lupa kejap je. 9545.4545 betul? Point 45. Saya dapat macam tu. Tak tahulah kalau dapat naik saya dapat. Tak apa. Jadi kalau ada bangkangan nanti ada orang bangkang. Okey. Ini kamu tolong tak apa, tolong saya guna kalkulator sebab kalkulator saya itulah. Kalkulator saya nanti saya tunjuk malu. Saya pakai kalkulator dekat laptop je. Okey, tak boleh nak tunjuk, tak boleh. Tak apalah. Ini maksudnya kat sini yang kita nak cerita kat sini bukan segi jawapan, ni jalan kerja yang penting. Satu lagi nak bagi tahu dalam topik, dalam soalan dia tak semestinya topik tu aja. Dia boleh combine, tiba-tiba topik lain keluar, masuk. Nampak? Tiba-tiba bulatan masuk tengah-tengah. Ya sudah, walaupun 4 markah. Kan? Dia boleh campur tiba-tiba. Jangan kamu cakap, okey cikgu saya topik ni saya tak sukalah, saya suka topik lain. Jaga-jaga kita tak tahu. Tiba-tiba dalam soalan yang kita suka tu ada topik yang kita tak suka. Jadi kalau boleh kita belajarlah semua, kan? Exam nanti kalau boleh jawab ke tak boleh jawab tu belakang kira. Masa belajar tu belajarlah semua, Okey. Kita pergi dekat soalan bawah dia. Okey, ini kembali kepada topik sukatan serakan balik, kan? Dia soalan mana? Ada cikgu dekat bawah tu. Soalan ni lah, betul tak? Kan? Okey. Ini soalan ni. Rajah 8.2 adalah satu plot titik yang menunjukkan masa larian 100 meter bagi sekumpulan atlet dalam satu latihan. Okey, ini dia bagi plot titik. Berdasarkan tentukan mod. Wow, senang mod. Mod senang sikit lah sebab mod adalah kena ambil titik yang paling banyak tu. Titik paling banyak tu tinggi ni. Yang paling ramai. Tapi dia tak bagi sini berapa, pandai-pandailah kira. Contoh sini 11, sini 12.
11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6. Jawapan kita. Jadi mod adalah sama dengan 11.6. Macam tu. Okay, logik tak? Cuba tengok. Dia kata apa? Masa larian 100 meter. Logik ke? 11.6 saat. Okey lah, logik lah. Kan? Tapi saya rasa kalau Malaysia tak ada orang lari kat sini ni. 10.1. Tambah dekat sekolah menengah. Oh, saya dulu 100 meter. Dahsyat. 22 saat. Kan? Kamu buat apa? Okey. Saya 22. Laju. Kan? Okey. Nombor 2. Peratusan atlet yang masa lariannya kurang daripada 11. Dia nak peratus. Jadi kita kena tengok. Kurang daripada 11 berapa orang? Kita kena kira tengok. Kira sini. Dia nampak mouse saya ni. Gerak-gerak . Okey ni. Saya salah pakai mouse. Betul lah. Okey sini. Bawah pada 11 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 daripada berapa semua? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Daripada 20 orang. Darab 100. Allahu Akbar, senang soalan. Kan? Darab 100%. Dapatlah peratusan kita. Okey. Yang ini kalkulator saya boleh kira lagi. 9 bahagi 20. 45 cikgu. 45? 45%. Okey. Kalau macam ni masuk exam seronok. Kan? Tapi jangan pernah tengok. Kamu tengok awal-awal, alamak kena buat OGIF, susahnya. OGIF 8 markah. Yang ini 7. Di bawah ni. Okey. Dan dah siap. Yang 3 markah ni macam nak bagi je. Kan? Cerita seronok. Nak bagi. Bagi je markah ni. Jadi bawah ni 4 dan 3. Siap. Kan? Okay. Jadi kalau macam ni masuk exam, dapat 15 markah soalan ni sangat seronok. Okay. Kita habiskan satu lagi soalan lagi. Sempat masa kita ada lagi. Yang satu lagi. Soalan ni tak ada buat graf. Ini sebab tu bahagian A maksudnya. 6 dengan 2 markah 8. Maksudnya dia duduk dalam bahagian A sahaja. Okay, kita tengok soalan dia. Terus. Gini. Okay. Data dalam rajah 6 menunjukkan markah yang diperoleh 25 orang. Pupils in a test. Okay. Berdasarkan data, lengkapkan jadual. Nampak? Cakap jadual. Kita lengkapkan jadual. Kita lengkapkan pada bonus dulu ni. Titik tengah lengkapkan dulu. Titik tengah 21, 30. Kalau kamu nak kira, kamu campur bahagi 2. Ni campur bahagi 2 kan. Maksudnya 21 campur 30 sama dengan 51 bahagi 2 dapat berapa? 25.5. 25.5, 35.5, 45.5, 55.5, 55.5, 65.5, 75.5, 85.5. Okey, formula untuk titik tengah campur bahagi 2. Okey. Kemudian kekerapan macam tadilah, kita kena buat scanning, scanning 21, 30. Cing. Ada seorang. Okey. 31, 40. Wih, enggak ada dong di sini. Okey, 41, 50. Tak ada lagi.
5/1 60. Ada seorang. 1, 2, ada 2 orang. Okey. 61/70. Oh, ini ramai. 61/70 kan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 71, 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 81, 90. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, cukup. Okey, campur 25. 6. Okey. 1 markah, 2 markah. 2 markah dia dapat. Okey. Berdasarkan jadual, hitungkan min anggaran markah yang perlu oleh semua murid. Oh, kalau masuk exam soalan ni, min je dia tanya. Aduh, bestnya. Apa formula untuk min? Kita boleh buat kat sini kan. Ini kekerapan F, ini X. Jadi kita akan buat Fx. Ini 25.5, kosong, kosong. Sini 111. 7 darab dengan 65.5. Empat 58.5. 755. 85.5. 427.5. Okey, campur. 25. Ada pencilan kat sini. Ni kita panggil dia nilai pencilan. 111. 458.5. 755. 427.5. Sama dengan 1777.5. Kena rajin sikit buat masa ni. Itu je. Okey. Tulis semua benda kita tulis ni. Lepas itu masuk formula dekat soalan. Dekat satu tu. Dia kata min kat situ. Kita buat kat situ. Min sama dengan jumlah Fx per dengan jumlah F. Masukkan saja. 1777.5 bahagi 25. Tekan je kalkulator. Tujuh 71.1. Okey. Pak Bin. Nombor 2 dia minta apa? Nombor 2 kita tengok. Dia minta sisihan piawai macam tadi. Jadi kita kena ada apa? Kena ada Fx kuasa 2. Ingat Fx kuasa 2? Ini kali ni saya tulis lah. 1 darab 25.5 kuasa 2. Kosong tak payah. Kosong tak payah. 2 darab dengan 45.5 kuasa 2. 7 darab dengan 6. Salah bearing. 5. Okey. 65.5 kuasa 2. 10 darab 75.5 kuasa 2. 5 darab 85.5 kuasa 2. Yang ini. Okey. Kalau kamu nak tekan kalkulator terus, dapatkan jumlah pun tak apa. Tak payah tunjuk satu-satu ni. Contoh, terus. Dah tulis macam ni, campur je. Campur je terus pun tak apa. Tekan kalkulator terus. Kita buat terus.
25.5 kuasa 2 campur dengan 2 darab 55.5 kuasa 2 campur dengan 7 darab dengan 65.5 kuasa 2 campur 10 darab dengan 75.5 kuasa 2 campur dengan 5 darab 85.5 kuasa 2 sama dengan okey. Ambil kau. 130396.25 Kalau saya salah kamu kena tegur Okey. Tekan kalkulator pakai mouse. Kamu tekan pakai ni. Jadi sisian piawai sama dengan punca kuasa 2 130396.25. Oh, formula tak tulis. Ya. Jumlah Fx kuasa 2 per dengan jumlah F tolak min kuasa 2. Okey, masukkan. Per dengan 25 tolak min kita ni 71.1 kuasa 2. Okey. Untuk supaya tak careless, kamu kira bawah ni dulu, kemudian baru square root. Tolak dengan 160.64. Dapatlah jawapan akhir kita 12.67. Sama ke dapat? Macam mana? Sama cikgu. Okey, alhamdulillah. Macam itulah soalan-soalan yang mungkin akan ditanya. Cuma kan ada saya tengok 2-3 soalan kebat lah. Soalan kebat. Saya tak ada bagi pun soalan kebat. Sebab saya tak target topik ni kebat. Sebab kalau dah tak kebat pun dah banyak jalan kerja nak buat. Kebat tak tahulah macam mana. Sebab markah dia, kita ikut markah lah. Kalau markah 6, 8, 10, macam mana. Okay. Kalau cuma saya bagi tahu lah. Ada soalan kebat tu dia combine tingkatan 4 dengan tingkatan 5. Dia suruh buat OGIF. Daripada OGIF tiba-tiba dia suruh plot kotak. Tak ada masalah, boleh buat lah. Sebab plot kotak pun akan pakai kuartil juga. Maksimum, minimum kuartil pertama, kuartil kedua dan kuartil ketiga. Kan? Cuma macam tu lah kalau kamu tengok. Okay? Jadi kamu kena tengok plot kotak form 4. Sebab topik ni dia ada form 4, ada form 5. Dua-dua. Okay? Kalau kamu lupa, kamu boleh tengok video saya dekat saya punya YouTube channel tu. Kamu cari yang tingkatan 4 punya. Tingkatan 4 pun tengah belajar benda ni. Kan? Kamu boleh tengok. Kamu pandai-pandai sebab saya sebenarnya saya tak pandai nak susun. Kalau ada yang rajin menyusunnya, saya boleh bagi password saya, masuk tolong susun untuk saya bagi cantik. Okay? Banyak dalam tu ada. Macam-macam ada. Okay, kita jumpa lagi untuk malam ni sampai sini dulu. Saya awal lagi. Ya ke? Oh, iyalah. Saya buat laju ke? Okey. Tak apalah. Okey, kamu pun boleh rehat. Esok pagi nak pergi sekolah. Pergi sekolah pula. Okey, tak apa, kita rehat kejap, boleh tengok. Masuklah saya punya channel tu, tengok-tengok. Dan saya harap kamu boleh tolong saya sampaikan kepada rakan-rakan semua yang mana tak tuition dengan kita mungkin sebab tidak mampu, kan? Sebab tuition saya ni mahal sikit bayaran dia, kan? Yuran kena mahal sikit. Jadi kamu yang mana kawan tak mampu, bagi tahu dia, tengok saja rakaman kita, kan? Kita sama-sama hadiahkan kat mereka, kan? Yang mana yang tak mampu tu tengok, kongsi-kongsikan, kan? Lagipun insya-Allah saya target kalau dalam bulan ni
mereka ni saya mungkin akan dapat 1000 subscriber. InsyaAllah YouTube akan bayarkan untuk saya. Saya rekod ni. Rekod lah. YouTube untuk bayar, dapatlah saya bayar sewa. Okay, jadi insyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Fazilah tak tahu channel saya? Okay, Faizal, sekejap lagi saya akan sharekan dekat grup okay, lagi. Cikgu. Ya. Tengok video-video form 4 tak apa kan cikgu? Boleh. Minggu depan semua. saya ada exam pula cikgu. Masa form 4. Yang dalam YouTube tu memang free. Kita bagi bukan kepada kamu, kepada seluruh rakyat Malaysia yang ambil SPM. Yang mana, sebab tu bila yang mana bayar yuran kat saya bagi tahu, saya minta tolong kita sama-sama, kamu bayar yuran tapi dia orang tak bayar, macam tak adil pula. Kita dapat pahala sama-sama. Mungkin ada asbab macam tu, mungkin nanti dalam exam tiba-tiba Allah bagi kemudahan untuk kamu menjawab exam. Ya? Boleh Syarah. Tengoklah. Semua topik yang ada, AdMed dengan Med dia pun. Okey? Boleh Syarah? Boleh cikgu. Okey. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.